Tepat jam 10 malam, ratusan peserta 100 batu dan 100 km dilepaskan secara beramai-ramai di Kampung Merapu untuk Merapu Rainforest Trail. Dan ini adalah sebahagian dari sweeper yang bertugas pada malam tersebut. Check it out, what happened in the next long day at office. Tiba di checkpoint 1 kongsi Sungai Relau, kami sempat bertemu dengan salah seorang peserta 100 miles. Kelihatan masih bertenaga seperti mana dua orang sweeper ini. Selesai sebuah U-turn berjarak 4 km, mereka terus bergerak ke checkpoint 2. Sedikit kekeliruan berlaku di KM 17 apabila terdapat dua simpang dan masing-masing mempunyai marking dan blinker. Kalau ikut GPS belok kiri. Adakah ini second loop? Daripada sesat 2 kali ganda ke dia? Jadi kita orang ikut. Begitulah arahan dari pengarah perlombaan untuk peserta kekal pada GPX yang diberi. Cabaran buat para peserta apabila hujan yang lebat turun ketika mereka menuju ke checkpoint 2 ladang RPS. Sejuk, tak lebat. Ini adalah keadaan di CP2. Menurut penduduk kampung, setelah 4 hari bumi merapuh tidak ditimpa hujan, inilah saatnya hujan turun. Ternyata hujan lebat yang turun telah memberikan satu cabaran yang tidak diduga. Menjelang 3 km kami menuju ke checkpoint 3 Ladang Mentara. CP3 di Ladang Mentara, kita berehat sebentar. Hujan dah berhenti. Keadaan hujan dah berhenti. Dah sejuk sikit lah. Tapi baju kami basah lah. Kasut basah, stokin basah, baju basah. Ailah badan. Badan nak sangat. Tidur yang dirasakan cukup indah, tetapi kami tidak boleh terus berlengah kerana masa berjalan. Menjelang pukul 5 pagi, kami tiba di checkpoint 3 Ladang Mentara. Dan pada ketika ini sudah ada beberapa orang peserta 100 km yang memutuskan untuk DNF. Pujian buat penganjur kejohanan dan kru di checkpoint ini. Seperti yang anda lihat, masih banyak makanan yang tersedia untuk kami, walaupun kami orang terakhir tiba di sini. Bermula dalam keadaan panas dan ditimpa hujan di pertengahan jalan, akhirnya para peserta ini tiba di KM 42 di checkpoint Balai Polis. Pada ketika ini sudah hampir 9 jam sejak mereka bermula pada pukul 10 malam tadi. Sudah 42 km berlalu tetapi jalannya masih panjang. Ikuti sambungannya di part 2 laporan MRT 2023 100 miles. Apa nama CP ni? Ikan kering. Berehat di CP sebelah. Kembali kita ke part 2 di Merapuh Rainforest Trail kategori 100 miles. Sudah lebih 24 jam berlalu sejak perlumbaan dimulakan dan kami masuk menyambung tugasan di KM 95 Dewan Merapuh. Selain cuaca, kedudukan peserta terakhir kategori ini turut berubah. Hujan, sekali lagi hujan pada malam kedua di Merapuh, masih hujan. Keputusan yang tepat untuk kami menunggu Yusri di sini apabila beliau tiba pada pukul 1.20 pagi. Zul Ramli. Tak, aku call organisasi seorang aku tak angkat. Bagi nombor Ustaz angkat. Ni aku telefon pen sweeper. Tak tahu pula pen sweeper. Ada apa pun. Sebab masa mula saya, kita orang kan belakang. Selepas Yusri, ketibaan Hailwa membuatkan kami lega kerana beliau menggenapkan jumlah keseluruhan pelari yang masih berada di dalam perlumbaan. Korang tak run ni tadi kan? Siang tadi selalu dah. Tak, yang masa saya run ni korang tak ada lah kan? Tadi adalah. Tadi belakang kita orang kat 9, kita orang start kat 9 tadi. Pada malam kedua, sekali lagi hujan lebat turun di sekitar Merapuh. Tetapi mujurlah keadaan ini tidak berpanjangan. Untuk hari kedua berturut-turut kami check in di checkpoint Balai Polis pada pukul 3.15 pagi. Di sini masih ada kopi panas untuk dinikmati. Tetapi waktu tidak berhenti. Apabila hujan mulai reda, kami menyambung perjalanan. Jam 4 pagi kami terserempak dengan 3 orang pelari yang agak keletihan tetapi masih bersemangat.
Hingga di saat ini ada 4 orang pelari bersama dengan sweeper kategori 100 miles. Dengan Mak Din. Ya. Kaki injek bos. Tapi itu memang dalam satu race memang begitulah. Ada dia punya Kita tak dirancang. cabaran-cabaran dia. Tapi COT masih panjang. Tempat lagi dah tidur. Kita masih teruskan je lah. Menyedari berada pada kedudukan podium, semangat mereka mulai tercantum. Langkah dijana untuk mengatur momentum. 2 km sebelum sampai ke checkpoint Sungai Persit, kami bertemu dengan sahabat kru yang menjadi penunjuk arah di laluan ini. Apa nama CP ni? Apa nama CP ni? Ini belum CP. Tewa ya. Kita belajar lagi 3 km. Tak payah naik bukit bercawang tu. Wah, ada goreng-goreng ah. Bagus dah checkpoint ni. Tengoklah Nazir Ad-Dazir MY. Ini dia orang punya bekalan peribadi. Ini lama dah menanti daripada malam tadi. Orang tak sampai-sampai. Begitulah antara keluhan kru di simpang ini. Bermurah hati untuk berkongsi bekalan peribadi, mereka turut menyediakan cucur, kopi panas dan juga ikan kering kepada kami. Balik kosong. Pemburu beru. Balik berek apa mendatang bersih semua. Jangan balik peropak tu. Nampaknya misi SAR sweeper terakhir 100 berjaya. Bersama YouTuber terkenal. Ini dia. Pada Untuk pukul 6 next pagi checkpoint kami dia akhirnya 8.2 tiba di km. checkpoint 5 Dan Sungai cuaca Persit, adalah baik. di mana pada ketika ini sejuk selepas peserta hujan. 100 miles telah Angin menempuh masih jarak sejauh Dan kita ada 117 peserta km. yang masih berjuang untuk mengharungi baki perlumbaan ini. Di checkpoint inilah kami berpisah kepada 2 unit sweeper. Seorang sweeper terus mara ke Gua Persit dan 2 lagi sweeper akan mengikut pelari terakhir. Ikuti sambungan kisah sweeper 100 miles di part 3. Refreshment. Sarapan pagi untuk anda. Okey, buka daun. Ada daun ke? Ke ditekan tu rasanya macam mana Adil? Pagi Ahad 4 Jun bermakna sudah 32 jam sejak race bermula. 25 km terus 50, 100 dan 100 miles ke kanan. Kicauan burung selepas waktu subuh mengiringi kami ke Sungai Kalung. Kita sampai di water station Sungai Kalung. Rasa jauh gila nak sampai sini. So 9.8 km untuk ke next checkpoint. Ada ICP ni. CP. Setelah menempuh jarak hampir 123 km, di sinilah salah seorang pelari 100 miles memutuskan untuk DNF. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di KM ke 123. Sekarang sudah pukul 8 suku pagi di Sungai Kalung Sungai Kalung, di mana kita ada baki lagi 33 km menuju finishing. Namun begitu, keadaan yang terjadi adalah keadaan lutut gini. Jika ditekan tu rasanya macam mana Adil? Masih boleh pergi? Begitu aku kesan yang Lebih mudarat lah. Okey. ban ni pun dah bekak ni. Ya, betul. Nanti Jadi laluan nak ke next CP ni lebih bukit dan dijangka lebih tu pas sampai CP satu. Itu lain-lain. lain-lain kan. Lagipun untuk completekan 33 km dalam masa 6 jam dengan keadaan macam ni, kita rasa Sukar lah. agak sukar lah. Boleh tapi sukar. Sukar. Tapi tak apa. Kita mencegah itu lebih baik lah. Kalender kita masih panjang. Sekarang baru pertengahan tahun. Jadi mungkin kita cuba lagi. Tapi walau macam mana pun, ni tetap pencapaian yang bagus lah. Yang terbaik sebab dia dah KM ke 123. Dah 2 malam kita merayau dalam hutan Merapuh. Tidur tapi macam-macam. Kalau tidak, aku di situ lagi sampai pagi. Okey Mak Din, tahniah. Setelah meninggalkan Mak Din, kami CP mula berlari Sungai mengejar Yu. pelari kedua terakhir. CP Sengayu jarak lebih kurang 9.8 km dari CP Water Station 2 Sungai Kalung. Keadaan cuaca agak baik. Kalau pada hari biasa dengan keadaan terbuka seperti ini, sudah pasti kami akan dibakar, rentung dibakar. Tapi pada hari ini kami
dirahmati dengan keadaan cuaca yang sejuk macam ni. Jadi bolehlah kami perah sikit ke dekat nak kejar runner depan kami. Kita sampai kat Pencawang. Tidak seperti 2 hari sebelumnya, di hari ketiga acara berlangsung, keadaan cuaca adalah mendung. Yang ni atau yang ni? Mestilah yang ni. Ui, ni pacak. Oh, lega. Bye-bye. Okay, kita masuk ke section Jalan Raya berbaki 1.8 km ke CP Sungai Yu. Okey, itu dia last runner untuk hari ni di checkpoint Sungai Yu. Sampai ke CP Sungai Yu. Jam 9.45 pagi, kami akhirnya tiba di CP Sungai Yu di KM 132.9. Assalamualaikum. Ikuti sambungannya di part 4. Sana. Tu. 100 miles hari ketiga. Matahari masih memancar, burung masih berkicau dan peserta ini masih meneruskan langkahnya. Sudah 36 jam sejak flag off Jumaat 10 malam yang lalu. Hari ini di pagi Ahad, kami bersiar-siar di Sungai Yu menuju ke Kubang Rusa. Okey, kita dah sampai dekat Pencawang. Tu dia laluan dia naik turun naik. Pada edisi yang lalu, selain sungai 2 km, di sinilah laluan yang menjadi igawan, yang menjadi bualan peserta-peserta MRT. Walaupun hanya berjarak 7 km dari Sungai Yu ke Kubang Rusa, tetapi laluan ini cukup menduga kita sedang kami. melalui detik penyiksaan di Pencawang. Okey, tadi kita datang daripada sana. Tu daripada sana. So kita dah turun, lepas tu naik balik. Okey, dah nak sampai dekat atas ni balik kat Pencawang ni. Okey, matahari pun dah semakin naik. Makin lama kita kat sini, makin rentung dibuatnya. Di hari ketiga, di dalam keadaan kudrat sudah diperah, berjalan menikmati pemandangan merupakan satu lagi pilihan untuk menghabiskan perlumbaan. Di sebalik masa yang semakin suntuk untuk mengejar COT pada pukul 2 petang nanti, masih ada keindahan untuk dinikmati di sini. Pada detik ini ada lagi 11 km untuk kami tempuh ke Gua Persit sebelum tamat COT pada pukul 2 petang. Satu hal yang disedari oleh peserta 100 miles ini, tetapi hanya inilah kederat yang tinggal selepas hampir 133 km perjalanan ditempuh. Setibanya kami di checkpoint Kubang Rusa, ada 23 km untuk ditempuh dengan berbaki hanya 2 jam sebelum COT. Ada satu perbincangan yang serius di sini. Satu keputusan yang penting harus dibuat setelah perjuangan selama 3 hari. Kita ada 2 jam terakhir yang akan menentukan apakah nasib dua pelari ini. Akhirnya setelah 38 jam berada di dalam perlumbaan, dua peserta ini memutuskan untuk DNF di KM 133. Melainkan anda adalah seorang pelari elit 23 km untuk ditempuh dalam masa 2 jam di Denai, sudah pastilah tidak sama keadaannya. Kemungkinan untuk tiba di garis penamat selepas COT sudah pun tergambar. Jadi macam sekarang kita sudah sampai di Kubang Rusa dan kita telah menyaksikan dua pelari yang telah berjuang hingga titisan darah yang terakhir. Keringat terakhir. Tetapi berbaki 2 jam dirasakan agak sukar untuk mencapai matlamat akhir, iaitu tiba sebagai finisher 100 miles. Jadi apa pandangan macam dengan keadaan yang berlaku ni? Secara ringkas macam bagaimana? Sukar nak dibicarakan. Keadaan cuaca hari ni macam mana? Cuaca hari ni okey, cuaca lebih kurang 42 darjah Celsius. Ketinggian ombak ketinggian 1 meter. Angin sepoi bahasa. Memang tak sesuai untuk tengah hari tu. Kita beralih pada Yusri. Yusri, macam mana? First time DNF, tapi anda telah berjuang sehingga ke KM 133. 3 hari lari, lalas. Apalah. Tapi kalender larian masih ada, saya percaya ada event-event lain. Ini hanyalah sebahagian daripada rangka latihan anda. Take time nak recovery ni. InsyaAllah saya percaya akan ada. Penyembuhan, tapi masih mampu tersenyum lah. Untuk Hailwah macam mana? Sebagai seorang legenda larian negara. Legenda.
Biasalah DNF kali ni. Biasalah. Bukanlah satu benda yang luar biasa kan. Itulah proses kehidupan kan. Next time cuba lagi. Okey. Bye-bye daripada Merapu Trail, Rainforest Trail. Kita jumpa lagi di lain kejadian. Perbincangan yang buat kita mendapati bahawa keputusan ni tidak sewenang-wenangnya dibuat lah. Mereka berfikir dengan sangat mendalam sebelum buat keputusan ni macam Betul, setuju. Kerana ini adalah kali kedua mereka melalui laluan ini untuk loop yang kedua. Jadi mereka dah boleh agak apa yang akan berlaku lah. Jadi timing 2 jam tu memang dirasakan tak cukup sebenarnya. Keputusan yang dibuat ini sekaligus menandakan perjuangan kami sebagai sweeper juga sudah berakhir. Ucapan tahniah dari kami sweeper kepada seluruh peserta kategori 100 miles. Tidak lupa juga kepada penganjur acara dan seluruh kru yang bertungkus lumus menjayakan acara ini. Jika ada umur yang panjang, semoga kita berjumpa lagi di edisi yang akan datang. Bye-bye.